Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Al-Hajj. Tafsir suratul Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Sambungan kita bermula ayat 26. Ayat 26. InsyaAllah kita akan dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita tentang pembinaan Kaabah oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khalil dan anaknya Ismail alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam, dan juga panggilan mengerjakan haji kepada seluruh manusia. Kita baca dulu beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. Tengok ayat 26. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Balik semula kepada ayat kita. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim AS tempat Kaabah untuk membinanya.
Cerita kita pada kali ini Allah menggambarkan kisah Wadhkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayyana li Ibrahim, kami nyatakan kepada Ibrahim tempat makan al-bait, tapak tempat nak bina Kaabah, wahayyana lah, dan kami dah sediakan untuk Ibrahim, apa dia sediakan? Tempat pembinaan Kaabah. Nanti kita cerita macam mana Ibrahim tengok tapak Kaabah itu. Sebelum itu, kita pergi juga kepada ringkasan ataupun sinopsis kepada perbincangan kita yang lepas. Tengok dalam ayat 25, Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala cerita puak-puak kafir, kafir mana kafir Quraisy, setelah mereka mempunyai kekuasaan boleh menyekat orang dari Masjidil Haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak masuk Mekah tak boleh. Tuan-tuan masihkah ingat bilakah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut? Jawabnya Am al-Hudaybiyah. Kan Nabi duduk di Madinah setelah berhijrah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ni lama berhijrah ke kampung. Meninggalkan kampung halaman sendiri, nak balik tak boleh. Kita yang duduk jauh sikit ni pun, bila kerajaan tak benar balik air raya dengan sebab-sebab keselamatan, kesihatan, kemaslahatan awam, macam-macam mengamuk kan, macam-macamnya kata. Tu baru berapa? Baru ni sempat dah balik. Walaupun PKP tapi ruang untuk balik tu ada. Tuan-tuan bayangkan sudah masuk 5 tahun tak balik. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat, dia mimpi masuk Mekah. Nak pergi Mekah. Sahabat-sahabat Muhajirin semuanya bergembira. Kenapa tak bergembira? Nak balik kampung ni, kurang-kurang boleh tengok rumah. Tapi malangnya mereka disekat. Hanya hikmah Allah Azza wa Jalla terserlah selepas itu. Sekatan itu adalah merupakan suatu pembukaan. Kerana itu kata di para pendakwah, dakwah kita ni makin ditekan, dia akan melonjak naik, insya-Allah. Sebab itulah apabila para pendakwah yang berdakwah dengan cara yang benar, mengikut Al-Qurannya, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka makin disekat, makin diuji, bermakna ruang dakwah itu insya-Allah makin berkembang. Nabi disekat dengan perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Tanda tuan-tuan, gencatan senjata di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Nabi tak payah fikir lagi tentang Quraisy sebab mereka tak akan serang. Sehari dua ni tak ada serangan. Dan dalam perjanjian itu yang nampak tidak seimbang, mereka kata sekiranya orang Madinah yang lari ke Mekah mencari perlindungan kepada Quraisy, mereka tak akan hantar balik ke Madinah. Jangan minta. Tak ada pertukaran tawanan. Tetapi andainya orang Mekah lari ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hantar balik. Tak boleh tahan dia di Madinah, tak boleh sembunyikan dia.
Kalau tengok ni, adamu takafuk, tak seimbang. Orang dia kita kena hantar balik, orang kita dia tak hantar balik. Adalah di antara sahabat-sahabat macam tak puas hati, ya Rasulullah, kenapa kita mengalah sangat ni? Tengok. Kenapa mengalah sangat? Dia punya orang, kita kena hantar. Kita punya orang, dia tak hantar. Tuan-tuan bayangkan, ana tulis ringkas je beberapa bunut ataupun poin perbincangan Sulh Al-Hudaibiyah dalam buku kita ni, Sejarah Mekah. Kan? Halaman tulis Sejarah Mekah. Makkah Al-Mukarramah, tajuk dia, ambil. Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku ni ada ceritalah secara ringkasnya. Kalau nak panjang sikit, tengok dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum dan sebagainya. Baik, banyak lagi lah. Rupa-rupanya bila Nabi balik ke Madinah, waktu gencatan senjata inilah waktu peluang Nabi kita nak sibuk menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin luar, hubungan mereka antara bangsa, dakwah mereka, aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Orang daripada Madinah lari ke Mekah, itu munafik. Kenapa kita mau ambil? Biarkan dia keluar. Duduk di Madinah pun tak ada faedah juga. Menyusahkan orang, mengganggu keamanan, bahkan kalau dia ada, orang Kelantan kata wak serabut, ada buat ni. Baik dia tak ada. Baik. Orang Mekah kalau datang ke Madinah, kita kena hantar balik. Nanyalah. Bila hantar balik, mereka akan dibunuh, akan diseksa. Tuan-tuan kena ingat, orang Islam ni cerdik. Bila Nabi tak boleh simpan dia di Madinah, sebab perjanjian, mereka keluar daripada Madinah. Sahabat-sahabat ini pergi berkumpul satu tempat di tepi laut. Buka markas baru di sana. Mereka tak akan balik ke Mekah. Kalau balik memang kena seksa, kena azab. Maka duduk setempat bermakna kita ada satu base, ada cawangan baru. Ini tapak strategi dakwah untuk masa depan. Kita kata subhanallah. Sebab itulah hikmat terserlah selepas mereka sekat. Jadi kita mengatakan dakwah kita ni makin disekat, insya-Allah makin menjadi. Makin ditohmah, makin dimomokkan, insya-Allah orang akan cuba dengar, cuba mencari di manakah maklumat yang sebenar untuk difahami. Baik. Jadi apa kaitan dengan ayat kita ini, para jemaah sekalian? Jawabnya, kamu hai orang Mekah. Kamu kena ingat, Mekah ini asalnya kosong. Wadin ghairi zi zar'in. Kata di Nabi Ibrahim, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, waktu dia tinggalkan Ismail, kecil, baby, dengan maknya Hajar, Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tinggal sebahagian daripada zuriat aku ni di lembah ghairi dhi zar'in. Tak ada pokok, tak ada tanaman, tak ada air di sini. Aku tinggalkan mereka dengan perintahmu, ya Allah. Kemudian kemudian Nabi Ibrahim bina Kaabah di atas asas tauhid yang kita akan bina hari ini, insya-Allah, dasarkan ayat 26. Mekah ni membangun mengikut Islam di bawah syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Tapi kenapa kamu Quraisy tidak mengulangi balik sejarah bahawa Mekah ni baladut tauhid, negeri tauhid? Ini rahsia Allah SWT setelah mencela mereka, menyekat orang Islam daripada Masjidil Haram dan juga melakukan ilhad. Apa makna ilhad? Kita dah sebut, melakukan syirik ilhad, melakukan kezaliman ilhad, melakukan maksiat ilhad, melakukan perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi di Mekah juga ilhad. Maknanya panjanglah makna ilhad itu, makna menyimpang. Wa man yurid fihi bi ilhadin, sebarang perbuatan yang dilarang, yang menyeleweng
dari jalan yang dibenarkan oleh Allah, maka nama dia ilhad. Ilhad. Macam ayat lain, walladzina yulhiduna fi asma'ihi, orang yang menyeleweng daripada memahami nama-nama Allah, itu juga ilhad. Baik. Dalam siri yang lepas kita dah sebut tentang wa min yurid fi bi ilhadin. Makna bumi Mekah ni dia punya ada immunity dia tersendiri, kekebalan dia. Siapa dia cuba saja, berniat je nak buat tak baik, mereka telah dikira berdosa. Berbeza dengan negeri lain. Kita niat tak baik, kalau tak buat boleh pahala. Kalau buat satu dosa. Tapi di Mekah la wa man yurid fi, cuba saja. Berniat je. Buat perancangan je, proposal je, dah kira dosa. Itu dipanggil ada immunity bumi Mekah. Tuan-tuan bacalah dalam buku ringkas saya ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kita sebut di sini tentang hukum tanah haram dan hukum beberapa perkara yang berkaitan dengan tanah haram. InsyaAllah ada jawapan di sini. Baik, balik kepada cerita kita. Cerita Mekah ni panjang. Menarik tuan-tuan sebab kita semua cintakan Mekah kan. Allahu Akbar. Jadi hari ini sudah 4 Jun, semalam negara Indonesia sudah mengisytiharkan tidak menghantar delegasi haji tahun ini sekali lagi ke Mekah. Kita di Malaysia, wallahu alam, tengok keadaan COVID dengan lockdownnya, dengan suasana begini, wallahu alam. Baiklah, yang penting kita berdoa supaya COVID ini hilang. Saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama ini, insya-Allah kita akan sampai ke Baitullahil Haram dalam masa yang dekat. Umrah ataupun haji. Kerana kerinduan kita kepada Mekah, kerinduan kita kepada Tauhid, bagaimana nak merealisasikan dalam kehidupan kita, itu yang besar. Baik, tengok ayat 26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Tadi yang anda sebut, apabila Ibrahim datang meninggalkan anaknya Ismail, dia dah berdoa. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggal anak aku ni di dekat dengan tapak rumahmu. Maka di sinilah para ulama berbeza pandangan mengatakan siapa yang mula dulu bina Kaabah. Siapa mula dulu? Dalam sejarah buku Mekah ni ada tuan-tuan. Tengok sini. Ada riwayat mengatakan yang mula bina Kaabah malaikat. Kemudian disambung oleh Adam, kemudian Sis, anak dia. Kemudian bila mari taufan Nabi Nuh, tenggelam habis. Indasarat, untuk tinggal lagi lah tapak Kaabah. Maka Ibrahim kata, inda baitikal muharram, bukan dekat rumahmu, maknanya tapak rumahmu di situ. Cuma dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa orang yang mula membina balik Kaabah ini siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok ayat tadi tu. Ayat Rabbana askantu min zurriyati, insya-Allah kita akan sambung kejap lagi tu kan. Baik. Ayat 37 nanti depan kita. Maknanya dalam Al-Quran menunjukkan bahawa orang yang bina Kaabah mula-mula siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Jadi tidak ada khilaf lah situ para ulama. Para ulama Islam mengatakan tidak ada khilaf lah. Kalaulah dibina oleh malaikat ke, dibina oleh Nabi Adam, yang pentingnya indah syarat. Sudah hilang binaan itu. Sebab itu dinisbahkan kepada Ibrahim kerana dia yang membina balik. Dan daripada zaman Ibrahim itu sampai kepada zaman kita hari ini, alhamdulillah Kaabah wujud di sana. Jadi tanda para jemaah sekalian, kita jamakkan
pandangan ulama sejarah yang mengatakan binaan yang terakhir iaitulah Nabi Ibrahim AS. Kemudian tak hilang-hilang lagi lah. Alhamdulillah. Itu dia panggil jamak di antara pandangan. Tak hilang lagi. Baik. Apakah dasar binaan? Saya tak ceritalah kan nanti. Bagaimana Nabi Ibrahim bina. Cuma Ibrahim ni beberapa kali. Kita kena ingat dari sudut sejarahnya. Dia mari letak anak dia di Mekah. Bila dia letak anak dia, sebenarnya ayat di 37 ni. Nanti di sana lah kot, kan? Kita potong kiu dia panggil ni. Ibrahim balik ke Syam. Tapi dia datang beberapa kali, selalu datang. Sebab dia ada jet masa tu, ada yang mengatakan dia punya kenderaan dia Buraq. Buraq ni laju. Tengok Nabi naik malam Isra', pergi ke Baitul Maqdis sekejap, dia sampai. Boleh je Ibrahim nak bulan 2 kali sehari pun boleh. Maka Ibrahim selalu datang, mari ziarah anak dia. Jadi kali yang Allah Ta'ala perintah untuk bina Kaabah, Ibrahim datang. Dia kata, ya bunayya, wahai anakku Ismail, Allah Ta'ala perintahkan aku bina Kaabah, naklah kamu bantu aku. Jadi dibinalah dua beranak ni, bina Kaabah. Baik, apa dasar pembinaan itu? Binaan tu bangunan, tapi dasar yang kita nak lakukan. Tengok Allah Ta'ala sebut, Alla tusyrik bi syai'a. Ini dasar dia. Allah kata apa? Alla tusyrik bi syai'a. Naklah kamu bina rumah aku ini dengan asas tauhid. Asas tauhid, janganlah engkau sekutukan ku dengan sesuatu pun denganku. Mu jangan buat apa-apa syirik. Jangan sekutu. Mana asas kita kena bina rumah Kaabah, rumah masjid, rumah apa ni? Bina di atas asas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa tahhir baitiya lit-taifina wal-qaimin warruka'is sujud. Dan bersihkanlah rumahku ini, Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf. Maknanya Allah Ta'ala suruh bersih. Bersih bagi orang yang melakukan tawaf. Bersih di sini, dua lah. Tahir dia. Ibrahim, hendaklah kamu jaga kebersihan rumah aku ini untuk orang tawaf dan orang-orang yang berdiri salat dan orang yang rukuk serta yang sujud mengerjakan salat. Maknanya itu asas. Bila kita bina masjid, kita bina surau, kita bina bangunan ini, asas dianya tauhid dan taharah, nazafah, kena jaga kebersihan. Ini kita kadang-kadang kita buat masjid, tapi kita tidak jaga kebersihan. Kita kata ini satu kepincangan yang berlaku dalam dunia. Pincang ke tidak? Pincang. Sebab rumah Allah Ta'ala ni perlu sangat-sangat dibersihkan. Zahiran wa batinan. Bersih yang zahirnya, kebersihan. Tak ada sampah, tak ada rumah labah-labah ni. Orang Kelantan kata pukat labah, tak ada. Pukat labah tu rumah labah-labah lah. Tak ada bau-bau yang tak baik. Susunan elok, itu dia panggil tahhir bait. Tapi satu lagi kebersihan yang besar, bersih maknawi. Taharah maknawiyah, jangan ada syirik. Sebab itulah Nabi kita SAW larang bina masjid di atas kubur. Dibimbangi, takut berulang sejarah umat zaman Nabi Nuh yang telah memuja orang soleh di zamannya sehingga akhirnya terjadilah patung-patung, nama-nama yang diberi nama kepada orang soleh, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasrani, nama-nama salihin yang akhirnya bertukar menjadi patung. Jadi kita bimbang, masjid ada kubur. Akhir sekali orang duduk gosok kubur, duduk tawaf di situ. Itu dia panggil
penjagaan dari sudut tauhid. Maka dalam ayat ini dasar tauhid, dasar pembinaan masjid, dia itulah di atas dasar yang pertama tauhid, yang kedua taharah, bersih, dan juga dengan susunan pengurusan juga kena bersih. Manajemen dia panggil. Kan kita hari ni manajemen, kadang-kadang duit masjid banyak tapi tidak digunakan mengikut saluran yang baik, ataupun duit masjid banyak tapi salah guna, kita kata itu salah. Baik, para jemaah sekalian tengok nombor nota 1026, mulai ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mendirikan Baitullah ataupun Kaabah di tanah suci Makkah, serta diperintahkan menyeru umat manusia datang mengerjakan haji di situ. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang amalan ibadat haji dan faedah-faedahnya yang akan didapati oleh orang-orang yang mengerjakan haji. Mari kita pergi kepada cerita detail bina Kaabah. Tuhan tak cerita di sini. Dia cerita dalam ayat lain. Tuan-tuan nak cerita, tengok dalam buku Mekah tu. Dalam buku Mekah ni detail. Kita tulis daripada zaman binaan Nuh, Syis, Adam, binaan malaikat, Adam, Syis, dan sampailah kepada binaan Nabi Ibrahim. Kemudian runtuh pula, dibina oleh Quraisy, sampailah zaman kita ini. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian, kita pindah ke ayat 27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Setelah selesai daripada pembinaan Kaabah, sudah bina Kaabah, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim, wa'azzim fin nasi bil hajj. Ibrahim, wa'alim ya Ibrahim. Azim dengan mana wa'alim. Ibrahim, serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji ke Kaabah ini. Pasal itulah dia panggil al-hajju dengan makna al-qasdu. Haji dengan makna qasad. Qasad, niat, keluar daripada rumah menuju ke Baitullah. Itu makna hajj. Dari sudut bahasanya hajj dengan makna qasad. Kita fokus nak tuju satu tempat. Hajj. Wa azzim fin nasi bil hajj. Memanggil manusia, mari sini. Mari ke Mekah ni. Bila Allah Ta'ala perintah macam ni, Nabi Ibrahim kata, Ya Rabbi, kaifa nunadi, bagaimana aku nak panggil, mereka duduk jauh. Di Mekah ni, berapa orang yang ada sekitar rumah Kaabah ni, baru berapa orang, pembangunan baru. Dalam riwayat lain lah, riwayat dalam kitab-kitab sejarah mengatakan, Allah Ta'ala beritahu kepada Ibrahim, innama alaikan nida wa alainal balagh. Ibrahim, kerja kamu panggil. Ia menyampaikan ke telinga orang, aku. Allah beritahu kepada Ibrahim. Maka Ibrahim, ada riwayat mengatakan dia naik atas Kaabah. Ada kata dia naik atas Jabal Bukit Abi Qubais. Kita kata tak pelik lah, mungkin naik Kaabah dulu. Dia rasa tak kuat suara dia, naik Bukit Abi Qubais. Di mana Bukit Abi Qubais? Sekarang Bukit Istana tu. Istana Raja yang ada di sebelah Bukit Safa tu. Di situ dia panggil Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Ibrahim naik. Naik. Dia berpanggil, Ya ayyuhan nas, Inna Allah qad ibtana lakum baitan fahujju. Wahai manusia semua, Allah Subhanahu wa taala telah bina untuk kamu sebuah rumah.
Fahujju, naklah kamu datang mengerjakan haji. Allah perintah Nabi Ibrahim panggil je. Nida, Tuhan kata wa alainal balagh, aku yang menyampaikan ke telinga orang. Maka disitulah dikatakan semua orang di alam zuriat telah memberi jawapan labbaik, labbaik, labbaik. Mana labbaik tu? Ya, kami menyahut suruhmu ya Allah. Jadi kata di para ulama, siapa dia jawab sekali labbaik, dia boleh pergi sekali je Mekah. Siapa dia jawab banyak kali, dia boleh pergi banyak kali. Siapa dia diam, dia tak pergi Mekah. Jadi alhamdulillah, sahibukum Abu Anas di antara yang nakal pada masa tu, dia jawab banyak kali. Jawab banyak kali labbaik, labbaik, labbaik. Saya kata alhamdulillah, hadza min at-tahaddus bi ni'matillah. Ana mula sampai ke Mekah waktu kita umur baby lagi lah. Umur apa ni, kecil. Selepas berlakunya banjir besar tahun 67 ni. Selepas pada tu. Maknanya awal lagi dibawa ke Mekah sebelum banjir. Awal masa baby sampai Mekah dah. Alhamdulillah. Kemudian sudah balik, bapak saya rahimahullah bawa sekali lagi pergi. Dia kata ini Hajjatul Islam. Kemudian bila dapat belajar di sana, sebelum belajar pergi lagi belajar di Masjid Haram sekejap. Maka kemudian bila sampai dipanggil oleh Universiti Madinah, bermulalah kita pergi haji, membantu jemaah haji di Madinah, di Mekah. Dapatlah kerja haji. Balik-balik daripada Madinah juga dijemput oleh sahabat-sahabat kita supaya membantu mereka dalam travel agent. Pergi lagi sehinggalah sampai tahun lepas 2020 terhalangnya dengan sebab Covid, berhentilah saya. Dan kita doakan insya-Allah kesehatannya baik. Buka je lepas Covid ni kita sampai balik Mekah insya-Allah. Baik pada Jumaat. Itu yang mengatakan orang jawab sekali, dia pergi sekali. Saya tak tahu tuan-tuan jawab berapa kali dah. Kita tak kira yang masa depan. Yang sudah pergi banyak kali, maknanya kita dah jawab banyak kali. Alhamdulillah. Baik. Tuhan Allah kata apa? Tengok dalam ayat ni. Bila Ibrahim panggil, menyeru manusia supaya datang ke Baitullahil Haram, Allah gambarkan, ya'tuka rijala. Nascaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki. Mana ada orang yang pergi Mekah dengan berjalan kaki. Rijal lah dengan mana jalan kaki. Bukan rijal dengan makna orang lelaki. Berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir. Dan dengan berkenderaan berjenis-jenis unta yang kurus. Apa sebab Tuhan cerita orang unta kurus ni? Tengok nota di bawah. Pada masa yang lampau, unta menjadi kenderaan yang utama bagi orang-orang yang pergi mengerjakan haji. Jadi unta ni di antara dia panggil Safinatus Sahra. Orang Arab kata unta tu dianggap seperti Safinatus Sahra, kapal di padang pasir. Kapal dia lain, kapal dia lah. Kan? Ini kapal padang pasir. Kurusnya unta-unta itu pula ialah disebabkan perjalanan yang jauh yang telah ditempuhi. Jauh perjalanan. Sebulan, ada lebih lagi. Maka Allah Ta'ala gambarkan ya'ti wa'ala kulli dhamirin. Dengan berjenis-jenis unta yang kurus. Dalam kitab ni kata dhamirin, maknanya setiap kenderaan lah. Setiap kenderaan. Ada kata Ibnu Juzai kata ad-dhamir yuradu bihi kullu ma yurkab. Bukan unta sajalah. Untanya, kudanya, donkinya, macam-macam itu di antara. Ada kata dhamir dengan makna kurus. Tadi dalam nota kaki kita kata kurus dengan sebab berjalan jauh sampai ke Mekah baru kurus. Ada yang mengatakan dak. Unta yang gemuk pun mereka naik. Unta yang kurus pun mereka naik. Untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Ini unta kurus pun naik, unta yang gemuk pun naik, semata-mata nak apa?
Nak apa? Nak sampai ke Mekah. Jalan kaki, naik kenderaan, Allahu Akbar. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Jadi orang datang ke Mekah dari pelbagai benua ataupun negeri yang datang. Jadi tatawur lah dulu orang naik. Unta, naik jalan kaki, kemudian naik kapal. Ana dalam sejarah yang saya baca dan juga dengar cerita daripada orang tua-tua kita, dulu orang pergi Mekah naik kapal api. Mana kapal layar tu. 3 bulan duduk dalam laut baru sampai Mekah. Kemudian naik taraf. Upgrade sikit, naik kapal berenjin. Ni kapal laut ni. Kan? Ada gambar-gambar Allahyarham bapak saya ni. Dia suka juga bawa jemaah haji. Dia tulis buku siap. Masa nak pergi, kita ajak, kita haji. Dia kata kapal laut yang kita naik ni 2 minggu. Tak susah lah. Macam kita hari ni, tak oleh kerana kapal terbang, kita kena kursus haji di bawah. Kan? Kursus haji perdana 16-20 siri. Jadi orang duduk atas kapal dulu, tak payah duduk pergi mana-mana lah. Bawa buku, ngapa belajar kita haji, daurah haji atas kapal. Seronok bawa dia. Nak gimana? Pagi-pagi tak ada kerja, salat duha, mengaji. Lepas salat, belajar. Allahu Akbar. Kemudian, mari zaman kita naik kapal terbang, cepat, laju, terpaksalah kena kursus haji di bawah. Baik. Ada orang pergi kapal terbang, baru ni pula ada, ni viral ni dalam Facebook ni, 2 orang yang pergi ke Mekah naik basikal. Macam-macam cerita dia pula cerita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, menarik cerita-cerita ni. Kan? Maka Allah cerita kepada kita, apa kefaedah haji? Tanda tuan-tuan, faedah haji itu apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Allah Ta'ala sebut, faedah haji itu yang pertama, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka. Apa dia faedah tu? Tengok nota di bawah 1028. Orang-orang yang mengerjakan ibadat haji bukan sahaja dapat menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima, tetapi juga banyak faedah-faedah yang akan didapatinya. Jemaah haji dapat faedah banyak. Selain daripada dapat menyaksikan Baitullah dan dapat ziarah Masjid Nabi dan juga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tempat-tempat yang bersejarah di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, mereka juga beroleh banyak pengalaman dan bertambah sahabat kenalan dari saudara-saudaranya umat Islam yang datang berhimpun di Tanah Suci pada tiap-tiap tahun dari merata pelosok dunia. Sebenarnya ibadat haji itu antara lainnya merupakan muktamar Islami, Islamic Conference, maknanya perhimpunan umat Islam untuk kita dengar ini wakil negara ini, wakil negeri ini cerita apa yang berlaku di negara mereka, atau Kongres Islam tahunan yang bertujuan menyatu padukan umat Islam sedunia supaya bekerjasama dalam bidang mengembangkan Islam, ekonomi, pelajaran, kebudayaan dan segala soal-soal kehidupan. Jadi kita kena tahu para jemaah sekalian, liyashhadu manafi'a lahum ini Allah kata kamu dapat 2 manfaat daripada haji. Manfaat yang pertama ukhrawi, itu yang besar. Manfaat akhirat, kita dapat sampai ke Baitullah, dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis, man hajja al-hazal bait, siapa dia mengerjakan haji ke rumah aku ini, falam yarfus, dia tak buat benda tak baik, tidak langgar, tidak melakukan langgar SOP, walam yafsuk, tak buat jahat,
raja'a kayawma waladathu ummuhu. Dia akan balik daripada haji tanpa dosa seperti hari dilahirkan oleh maknya. Kita kan mak kita lahir dulu tak berdosa. Begitulah gambaran orang pergi haji, itu manfaat akhirat. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun manfaat duniawi banyaklah. Kita boleh kenal orang, kita boleh bisnes, kita boleh berniaga, macam-macam kita boleh buat. Dan lagi hadis lagi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur. Tengok, umrah satu umrah dengan umrah yang lain menjadi kafarah kepada di antara dua umrah itu. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, laisa lahu jazaa'il jannah, tidak ada balasannya kecuali syurga. Allahu akbar, kata. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Kebetulan pihak admin kita sekarang ni sedang menyiarkan siri rakaman kitab Bimbingan Mukmin. Bimbingan Mukmin. Siaran ini pada waktu malam selepas Isya. Tuan-tuan boleh tengoklah di Facebook. Di Facebook kita ni, Facebook live ni ataupun di Facebook lain. Tajuk dianya Bimbingan Mukmin. Waktu sekarang ni kita sedang menyiarkan siri-siri rahsia-rahsia haji. Tuan-tuan boleh rujuk di sanalah. Saya tak nak ceramah haji di sini panjang. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya manfaat dunia, kita boleh berkenalan, boleh bisnes, tidak dilarang untuk kita berniaga di Mekah. Dia ada setengah orang, mari Mekah duk bisnes. Lah, tak ada masalah. Nak bisnes lah. Jangan marah pula, kan? Sebab itu dipanggil manfaat duniawi. Jadi liyashhadu manafi'a lahum. Yang pertama, wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Fi ayyamin ma'lumat. Serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Hari mana tu? Tengok nota di bawah. Hari yang tertentu ialah hari raya haji atau hari raya Qurban 10 Zulhijjah, dan hari berikutnya iaitulah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ia dituntut supaya disambut dan diisi dengan takbir dan tahmid, dan juga dia panggil hari tertentu hari tasyrik yang 3 campur hari haji, 4 hari raya haji, 4 hari. Ini dia panggil hari kita dibenarkan untuk sembelih korban. Sebab tu Tuhan sambung di sini hari berzikir ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Kita panggil dam, hadiyu, semua tu udhiyah boleh kita sembelih di Makkah. Hari ni orang duk kempen, tuan-tuan tak pergi Mekah tak apa, boleh je hantar korban di Mekah. Kita kata lak, korban di mana awak berhari raya. Jangan main syarikat-syarikat swasta itu, jangan. Di Mekah, orang Mekah yang akan korbankan, insya-Allah. Dia kata tak ada orang haji tahun ni, tak ada orang haji, ada rezeki lain pula. Tuan-tuan nak hantar tak salah, tapi saya kempen berkorban di tempat kita berhari raya. Baik. Maka Allah kata apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu. Tengok. Di antara sunnah, bila kita korban, kita kena makan daging korban kita tu. Kena bagi. Satu bahagian kita makan, satu bahagian kita sedekah, satu bahagian lagi kita hadiah. Dia kata apa beza hadiah dengan sedekah? Hadiah tu untuk orang kaya, sedekah untuk orang miskin. Jadi dari daging binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Jadi kita ada dua di sini. Mana kita makan, kita beri. Baiklah. Habis, nanyalah ke orang miskin luar negara. Kalau Abu Anas duk kempen, jangan kempen korban tempat kita solat raya. Saya kata tuan-tuan dan puan-puan, di tempat kita ni agak mencabar sedikit dari sudut harga.
Tapi ada negara yang 200 setengah, yang 300. Tuan-tuan hantarlah, janganlah bakhil, kan? Di mana ustaz buat mana korban tu di Palestin? Berapa ratus kan? Ambil satu bahagian. Ni Myanmar, di Rohingya, silakan. Ni bagi je apa yang kita bakhil sangat. Lagi banyak tempat, lagi banyak kita punya pahala. Tapi tempat kita berhayat, ada seekor di sini. Tunggu. Musim PKP, tak boleh nak ramai-ramai, kita beli seekor kambing, letak situ. Kita sembelih. Anak-anak kita yang ada di rumah je. Yang kita boleh kita usahakan. Tak payah perlu-perlu, tak payah tajamuk, tak perlu ada perhimpunan ramai, tidak melanggar sebarang SOP. Saya tak kempen orang langgar SOP, saya kempen kita supaya patuh peraturan, mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat 29, ayat yang terakhir dalam siri ini. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri. Bila tu bersihkan dirinya? Yakni, tengok nota 30 bawah. Yakni setelah sempurna ibadat haji yang tertentu, hendaklah mereka membuka ihram dan membersihkan dirinya serta bercukur atau menggunting rambut, memotong kuku dan lain-lain. Bila ni? Peristiwa ini selepas kita wukuf di Arafah. Tengok perjalanan haji. Wukuf di Arafah, selesai wukuf, bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita berangkat ke Mina pada hari raya. Sampai di Mina kita melontar Jamratul Aqabah, 7 biji batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 biji. Selepas daripada melontar Jamratul Aqabah, maka kita boleh liyaqdu tafasahum, boleh hilangkan kotoran. Bolehlah kita cukur kepala, potong kuku. Orang zaman dulu kan haji tiga kategori. Haji ifrad. Ada orang haji ifrad dah sebulan niat haji. Sebulan tak boleh potong kuku. Tak boleh anda misai. Tak boleh cukur kepala. Sebulan. Jadi hari raya ni, liyaqdu tafasahum, bolehlah mereka bersih diri. Boleh. Kita yang pergi haji tamattu' ni, hari 8 ni haji, hari 9, hari 10 buka ihram. Nak rasa macam mana? Tapi kawan-kawan kita, sahabat yang pilih haji ifrad, mungkin sudah sebulan mereka dalam ihram. Mungkin lebih lagi. Saya mula-mula pergi haji, Allah rahmat bapak ni kata, mu haji ifrad. Haji ifrad ni tuan-tuan, kena pakai ihram lama. Apa minggu kita pakai ihram? 2 minggu lebih. Terasalah juga haji tu. Haji tamattu' mana nak rasa. Pakai ihram, sudah umrah, buka ihram, hari 8, hari 9 berniat balik, pakai ihram, tak terasa. Ini dipanggil ya. Kemudian, وَلْيَطَّوَّفُوا walyufu nuzurahum, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Kalau siapa dia bernazar nak sembelih kambing, sembelih unta, kena sempurnakan hari itu. Walyattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawafkan akan Baitullah, Kaabah yang tua sejarahnya itu. Jadi selesai daripada kita melontar, kita bercukur, kita potong kuku, kita sembelih korban. Ini tartib asal hak Nabi buat. Melontar, kemudian dia sembelih, tahallul dia panggil. Kemudian Nabi kita berangkat ke Kaabah Mekah untuk tawaf sa'i haji bagi orang yang belum sa'i. Ini tartib. Dalam ayat ini menunjukkan tartib. Menunjukkan apa? Tartib. Apa makna Baitul Atiq? Makna apa Baitul Atiq? Kata di para ulama, Atiq tu maknanya rumah yang tua sejarahnya. Apa dia tua-tua ni? Tua, tengok nota di bawah. Baitullah, yang ni Kaabah di Mekah, itu rumah ibadat yang pertama didirikan untuk umat manusia. Hakikat ini diterangkan dalam ayat 96 dalam surah Ali Imran. Jadi orang tanya Nabi SAW, rumah manakah yang awal dibina? Rumah mana yang awal dibina di atas dunia ni untuk ibadat? Maka Nabi kata Kaabah. Kaabah itu yang paling tua, Baitul Atiq.
Kemudian Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Beza di antara itu 40 tahun. 40 tahun beza jarak dua tu. Yang ni tua, siapa dia tua? Kaabah lebih tua. Kata Syekh Syankiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan, al-murad bil atiq di sini, maksud Baitul Atiq di sini maksudnya rumah yang paling tua. Rumah yang paling tua, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah yang pertama dibina untuk ibadat iaitulah rumah Baitullah. Orang tanya Nabi, Nabi pun jawab Baitullah. Kemudian 40 tahun baru mari Baitul Maqdis. Ada bermasjid Nabi zaman dia lah. Lepas pada hijrah baru ada. Berapa ribu tahun beza tu. Jauh. Yang kedua dengan makna Al-Atiq. Tanda. Ni ada orang nama Atiq kan. Nama Atiq. Yang kedua Al-Atiq dengan makna Allah Ta'ala bebaskan rumah ini daripada Jababirah. Penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Tuhan tak bagi. Yang ketiga, Al-Atiq bermakna Al-Karam. Rumah yang mulia. Bolehlah. Semua tu terpakai kepada Kaabah. Rumah yang paling lama, dia paling lama. Rumah yang Allah Ta'ala bebaskan daripada penjahat, juga bebas. Rumah yang mulia, memang dia mulia. Kaabah. Pernah selepas daripada zaman Nabi Ismail, Mekah diperintah oleh Jurhum. Nama kumpulan Jurhum. Jurhum ini ada di antara mereka yang jahat. Bukan semualah. Bila kita bercakap, jangan takmim, jangan umumkan. Kalau sebut orang-orang, 2-3 orang. Dia kata ada di antara Jurhum ni khianat. Dia pergi curi harta Kaabah macam-macam. Akhir sekali Allah Ta'ala keringkan telaga Zam-Zam. Sebab apa? Sebab kejahatan mereka, Tuhan nak ajar mereka. Sumber air kamu sudah tidak ada. Itu dipanggil Al-Baitul Atiq. Maknanya rumah yang lama, yang mulia, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Mekah ni tak habis. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-30. Dalam siri yang akan datang, cuma sedikit kita panggil ulasan ataupun kesimpulan kepada perbincangan kita ini. Yang pertama, tanda tuan-tuan. Yang pertama, setiap orang yang pergi Mekah, kata belakang, insya-Allah, habis kawi, kita pergi. InsyaAllah. Setiap orang yang pergi ke Mekah, dia kena niat nak pergi Mekah itu talbiyatan li du'aillah, semata-mata kita menyahut seruan Allah. Allah panggil kita labbaik, Ibrahim panggil Allah, innallaha qad ibtana lakum baitan fahuju. Mari semua kita kata labbaik. Labbaik itu makna ya Allah kami datang. Labbaik dengan makna ya Allah kami datang. Jadi kita kena niat kita pergi Mekah menyahut seruan Allah. Sebab itulah mulut kita disunatkan sepanjang perjalanan nak sampai ke Mekah, kita kena berkata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagaimana perasaan tuan-tuan yang sudah pergi sampai ke Mekah? Bila kita bertalbiyah macam ni, kita rasa ada rasa sendiri yang kita rasa kita datang menjadi tetamu Allah. Labbaik, kami datang ya Allah menyahut seruanmu. Jadi kita kena letak di situ dalam perasaan kita. Dia panggil hajjatul qulub, pergi haji dengan hati, jangan hanya pergi haji dengan kaki. Tanda tuan-tuan, kata-kata ulama ni menarik. Dia kata orang berjalan kepada Allah berjalan dengan hati. Berjalan kepada Allah dengan hati. Berjalan mencari dunia dengan kaki. Yang kita bimbangnya kita pergi Mekah berjalan dengan kaki, hati tak pergi haji. Itu yang kita takut. Maka kalau pergi haji, pergi umrah, tidak dengan hati, balik tak berubah. Saya jaga ramai orang hebat-hebat. Waktu di Mekah bertudung sampai 3 tingkat dia punya telekung. Balik-balik sampai kat Jeddah, angin di tepi laut kuat, terbang ke air tudung. Kita kata Masya Allah, baru pagi tadi tawaf dengan tudungnya.
Sampai di Jeddah terbang kain. Sebab mereka pergi dengan kaki, bukan pergi dengan hati, mana tidak ada perubahan. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian. Yang kedua, ulliqatul qulub, hati telah digantungkan, diikat dengan menyayangi Kaabah, Kaabah. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita kena ingat tengok Kaabah, kita kena ingat, ya Allah rezekikan aku sampai ke rumah baik rumahmu ya Allah. Dengan perasaan kita, insya-Allah Tuhan akan sampaikan kita ke sana. Insya-Allah. Baiklah. Yang penting bagi kita dalam proses perjalanan haji ini, dua perkara kena ada. Satu, bersih maknawi. Kita kena bersihkan hati kita dari sebarang bentuk syirik. Dan juga kita kena bersihkan Baitullahil Haram daripada sebarang kotoran. Baiklah para jemaah sekalian, dia punya fawaid banyak dalam kitab kita ni, tapi saya ambil tiga perkara saja. Maknanya kita pergi haji, kita akan dapat dua manfaat besar akhirat, manfaat yang segera, iaitulah manfaat dunia. InsyaAllah. Kisah haji belum tamat. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 30. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.